Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sambung pendidikan Islam tahun 1 pada hari ini dalam bidang ibadah dalam tajuk kebersihan amalanku. Okey, untuk objektif pada hari ini di akhir pembelajaran, Ustazah harap murid dapat menyatakan pengertian istinja dan hukum beristinja dengan betul. Seterusnya yang kedua, murid dapat mengaplikasikan cara beristinja dalam kehidupan seharian. Okey, sebagai rujukan, sila buka buku teks kamu, muka surat 92 hingga 94. Okey, untuk tajuk ini, Ustazah harap murid-murid dapat memahami dengan lebih terperinci. Okey, sila fahamkan dan dengarkan betul-betul. Okey. Jadi kita lihat unit 2 dalam tajuk kebersihan amalanku. Okey. Cuba rujuk gambar ini. Apa yang murid-murid nampak? Iaitu ada beberapa orang murid yang sedang membuat aktiviti perkemahan di dalam hutan. Jadi dua orang murid ni dia bertanya kepada ustazah dia, "Ustazah, saya mahu buang air besar. Bagaimana saya nak istinja? Kawasan ni tak ada air." Jadi dia muskil macam mana dia nak istinja sedangkan di kawasan ni tak ada air. Jadi ustazah dia pun bagi tahu, "Ahmad, istinja ni bukan sahaja menggunakan air. Kita juga boleh menggunakan benda-benda kesat seperti batu dan tisu." Jadi apa itu istinja? Okey. Mari kita lihat slide seterusnya. Okey. Pengertian istinja. Tadi ustazah dah cakap, tak ada air, tak semestinya tak boleh istinja. Okey, jadi apa itu istinja? Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat. Ataupun kedua-duanya sekali. Jadi, okey, Ustazah ulang semula. Pengertian istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat ataupun kedua-duanya sekali. Ataupun istilah lain kita panggil adalah cebok. Okey, jadi istinja tu ialah cebok. Cebok tu macam mana? Iaitu kita menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur kita. Okey? Okey, jadi apa hukum istinja itu? Istinja ialah hukumnya wajib. Okey? Hukum beristinja ialah wajib. Okey, mari kita lihat slide yang seterusnya. Okey, bagaimanakah cara untuk beristinja? Okey, terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, caranya kita gunakan air. Sekiranya ada air, kita utamakan menggunakan air. Air apa? Air mutlak, iaitu air yang bersih, yang tidak bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Okey, itu yang pertama, menggunakan air. Cara yang kedua ialah dengan menggunakan benda-benda kesat. Ini sekiranya tak ada air, okey, kita boleh gunakan benda-benda kesat. Apa benda-benda kesat ini? Okey, seperti mari kita lihat. Yang pertama, contohnya benda-benda kesat ini adalah daun kering, lagi kulit kayu, tisu dan juga batu. Okey, keempat-empat ini merupakan benda-benda kesat yang kita boleh gunakan sekiranya tiada air untuk istinja. Okey. Okey, mari kita lihat bagaimana cara untuk beristinja dengan air. Okey, ini yang pertama. Macam mana cara untuk kita beristinja dengan air ataupun cara untuk kita cebok dengan menggunakan air? Yang pertama, gunakan tangan kiri ketika beristinja. Okey, ketika cebok tu, yang paling utama gunakan tangan kiri. Yang kedua,
bersihkan kubur atau dubur dengan air mutlak, iaitu dengan air yang bersih. Okey, jadi baiklah sekarang cuba lihat video yang Ustazah kongsikan. Bagaimana cara untuk beristinja dengan menggunakan air. Okey, ini Ustazah ada contoh. Ustazah menggunakan anak patung. Okey, murid-murid kena tahu yang mana bahagian kubul dan yang mana bahagian dubur. Okey, bahagian depan adik-adik ni kita panggilnya kubul. Iaitu bahagian kemaluan ni kita gelarkan kubul. Dan bahagian belakang ni kita panggil dubur. Murid-murid kena tahu ni. Okey, jadi yang depan kubul dan belakang dubur. Okey, jadi macam mana tadi yang pertama cara beristinja dengan menggunakan air yang pertama? Caranya yang pertama, okey, gunakan air mutlak, iaitu air yang suci yang tidak bercampur dengan bahan-bahan lain. Okey, yang pertama gunakan tangan kiri. Okey, tangan kiri. Dan yang kedua ada air. Okey, contohnya adik-adik buang air kecil, nak cebok menggunakan air. Jadi kita gunakan tangan kiri dan air mutlak untuk beristinja. Okey, bersihkan tempat yang terkeluar najis itu dengan bersih sehingga diyakini bersih dan tiada meninggalkan kesan. Okey, itu cara istinja yang pertama menggunakan air. Okey, seterusnya kita lihat yang kedua. Cara beristinja dengan menggunakan benda-benda kesat. Okey, ini sekiranya tidak jumpa air, okey, maka kita boleh cari benda-benda kesat. Seperti apa tadi? Sama ada tisu atau daun kering atau kulit kayu atau batu. Caranya macam mana? Sapu kubul dan dubur 3 kali sapuan dengan menggunakan benda-benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Okey, kita tengok bagaimana caranya. Okey, cara yang kedua iaitu beristinja menggunakan benda kesat. Jadi di sini, okey, Ustazah pilih tisu. Benda kesat yang Ustazah pilih adalah tisu. Ustazah gunakan 3 helai tisu. Okey. Seterusnya, bagaimana caranya? Iaitu kita ambil setiap helaian tisu. Okey, contohnya tisu yang pertama, sapu di bahagian, okey, contohnya buang air besar kan di bahagian dubur. Okey, jadi gunakan tisu yang pertama, sapukan di bahagian kubul dan dubur kita dengan bersih. Okey, sapuan yang pertama. Okey. Sapu sampai bersih dan kering, tidak meninggalkan bekas. Okey, kering dan bersih. Okey, kemudian yang pertama tu okey boleh buang, ambil tisu yang kedua, sapu sekali lagi sehingga bersih juga. Okey, seterusnya buang, ambil yang ketiga pula. Sapu sekali lagi. Sehingga kering dan bersih. Okey. Jadi boleh tak kalau kita gunakan tisu yang sama berulang kali? Jawapannya tidak boleh. Kena ulang setiap sapuan menggunakan tisu yang baru. Pastikan kering dan bersih. Okey. Seterusnya kita lihat yang ketiga, iaitu sekiranya murid-murid ada dua-dua barang, sama ada air dan benda kesat. Okey, dua-dua murid-murid ada. Tapi airnya hanyalah sedikit. Okey, jadi bagaimana caranya? Iaitu sekiranya dua-dua barang ini ada ataupun dua-dua alatan ini ada, jika menggunakan benda kesat dan air, maka murid-murid kena gunakan benda kesat terlebih dahulu, kemudian
barulah diikuti dengan air. Okey. Guna dulu benda kesat, lepas tu baru kita bilas dengan air. Okey, tengok macam mana caranya. Baiklah, untuk yang ketiga, sekiranya... Okey, untuk yang ketiga, sekiranya ada air dan ada benda kesat. Tapi air tu tak banyak. Air tu ada sikit je. Jadi, kita gunakan benda kesat terlebih dahulu. Contohnya ada tisu. Ustazah gunakan tisu. Okey, jadi gunakan tisu terlebih dahulu. Seperti tadi, kita sapu sebanyak berapa kali? 3 kali menggunakan tisu yang berlainan. Okey, sapu sehingga kering dan bersih. Okey, sapu satu. Okey, kita buang. Tukar tisu yang baru. Okey, kemudian sapu lagi sehingga bersih. Dan yang ketiga, sapu sehingga kering dan bersih. Kemudian kita bilas dengan air mutlak. Okey. Itu cara yang ketiga. Sekiranya ada air dan ada benda kesat. Jadi murid-murid guna benda kesat terlebih dahulu. Kemudian baru gunakan air. Okey. Jadi, kenapa kita kena beristinja? Antara kelebihan beristinja ini adalah ibadat solat kita diterima. Kemudian yang kedua, kesihatan kita terpelihara insya-Allah. Yang ketiga, terhindar daripada sebarang penyakit. Kalau kita biarkan tak cebok, tak istinja, maka akan penyakit senang akan berjangkit pada diri kita. Jadi, apabila kita beristinja, kita terhindar daripada penyakit. Dan yang terakhir, semestinya lah dikasihi oleh Allah. Okey. Seterusnya, muka surat yang seterusnya iaitu adab qada hajat. Qada hajat ni apa? Qada hajat ni ialah macam mana kamu nak masuk ke tandas. Okey. Yang pertama kita tengok bagaimana adab sebelum kamu qada hajat ataupun pergi ke tandas. Pertama, tidak membawa nama Allah. Yang seterusnya, memakai alas kaki, menutup kepala, membaca doa masuk tandas, melangkah masuk dengan kaki kiri. Okey ni, melangkah masuk dengan kaki kiri. Okey. Adab semasa dalam tandas. Okey, tak boleh bercakap, makan atau minum. Seterusnya tidak membuang air merata-rata. Okey? Buang pada tempatnya. Itu semasa. Dan selepas pula membaca doa keluar tandas, melangkah keluar dengan kaki kanan. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Okey, jadi bagaimana doa sebelum masuk tandas? Okey, ni Ustazah rasa semua dah hafal. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Okey. Tuhanku, aku memohon perlindungan daripada keburukan dan kekotoran. Jadi yang ini doa masuk tandas sebelum masuk. Dan seterusnya doa selepas keluar. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adha wa 'afani. Okey, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit daripada aku dan menyihatkan aku. Okey, jadi memang kita digalakkan untuk menjaga adab semasa, sebelum dan selepas masuk ke tandas. Jadi untuk rumusan pada hari ini, Islam sangat mementingkan kebersihan. Jadi kita hendaklah beristinja dengan sempurna. Okey. Baiklah. Untuk tugasan pada hari ini, sila rujuk buku aktiviti kamu muka surat 103 hingga 105. Okey, untuk muka surat 103, okey. Kita ulang balik apa pengertian istinja. Okey, kamu hanya perlu tuliskan nombor sahaja. Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis. Okey, tulis nombor. Yang keluar dari mana? Kubul dan dubur. Yang Ustazah tunjuk tadi, anak patung, kubul dan dubur. Yang mana bahagian kubul dan mana bahagian dubur. Okey, nombor 1. Dengan menggunakan
air, nombor 3, atau benda-benda kesat atau kedua-duanya sekali. Jadi apa hukum beristinja? Hukum beristinja adalah wajib. Okey, tak perlu tulis balik, hanya tulis nombor. Nombor 2, warnakan alat yang mana diboleh gunakan untuk istinja. Tadi kita dah bincang. Lego boleh, tulang boleh, plastik boleh, tak boleh. Okey, Ustazah bagi contoh. Tisu. Okey, yang lain cuba murid-murid buat sendiri. Warnakan. Tadi kita ada belajar 4 benda. Benda-benda kesat. Okey, untuk muka surat seterusnya, 104. Nomborkan mengikut urutan cara beristinja. Okey, nombor 1. Yang mana yang nombor 1 ni? Yang pertama, iaitu mencedok air dari kolah. Okey. Kemudian nombor 2, baru kita bersihkan dengan tangan kiri. Air mutlak menggunakan, bersihkan najis dengan air mutlak menggunakan tangan kiri. Okey, nombor 2. Untuk yang ini, okey, cuba kita lihat. Yang mana dulu? Menyapu kubur atau dubur dengan tisu yang bersih atau ulangi sapuan sebanyak 3 kali. Okey. Okey, kita sapu dulu dekat bahagian kubur atau dubur dengan tisu sampai bersih menggunakan tangan kiri. Kemudian kita ulang lagi. Boleh guna yang sama? Tak boleh. Kena guna tisu yang berlainan. Kemudian yang ketiga, jika ada kedua-duanya, mana satu kita nak mulakan? Okey, kita gunakan dengan benda kesat terlebih dahulu. Kemudian barulah kita menggunakan air untuk bilas. Okey. Untuk muka surat 105, okey, ini senang saja. Kamu tandakan right mana adab yang betul, tandakan pangkah bagi adab yang salah. Okey, contoh nombor 1, dia masuk kaki kanan. Betul ke salah? Salah. Yang lain cuba buat sendiri. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Okey, tolong dengar dan faham betul-betul, jawab latihan dan hantar pada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.